Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 4 alam sekitar. Okey. Bagi soalan yang pertama, 10 alat, produk ataupun bahan yang aktif digunakan seharian. 10 alat ini telah dipilih berdasarkan kekerapan saya menggunakannya. Yang pertama, deodoran untuk saya membersihkan diri sendiri, telefon bimbit, rokok, kereta yang digunakan kita untuk bergerak satu tempat ke satu tempat yang lain, beg yang boleh digunakan semula untuk membelah, pensel untuk menulis, kertas untuk ditulis, penghawa dingin yang berfungsi untuk menyejukkan suhu, botol air boleh digunakan pakai, serta mentol diod pemancar cahaya yang akan memancarkan cahaya untuk kegunaan seharian. Okey. 5 bahan yang dipilih termasuklah rokok. Antara sifat ataupun sifat bahan yang dipilih ialah filter rokok diperbuat daripada selulose asetate. Selulose asetate merupakan sebuah antara salah sebuah satu plastik. Yang kedua, rokok juga diperbuat daripada tobacco, tar dan juga nikotin. Yang kedua, pensel. Pensel yang pertamanya sekali diperbuat daripada kayu, grafit untuk mata pensel, pumice untuk pemadam pensel, serta zinc, copper dan juga clay powder. Kereta pula, untuk menggerakkan enjin kereta, kereta memerlukan gas diesel dan juga gasolin. Serta sebuah komponen kereta tidak lengkap tanpa horn. Dan untuk menghasilkan tayar kereta memerlukan rubber. Yang keempat, penghawa dingin. Penghawa dingin berfungsi untuk menyejukkan suhu. Tapi dalam masa yang sama, penghawa dingin juga mengeluarkan gas CFC dan HFC. CFC iaitu chlorofluorokarbon, HFC pula hydrofluorokarbon. Untuk menghidupkan penghawa dingin memerlukan elektrik untuk menjana kuasa penghawa dingin. Yang keempat pula, rangka badan penghawa dingin selalunya diperbuat daripada plastik. Aircon, penghawa dingin. Yang terakhir, bulb LED. Kita semua boleh bersetuju bahawa kita tidak akan mampu hidup tanpa bulb LED. Maksud saya tanpa bulb. Tapi bulb yang khusus digunakan oleh saya ialah bulb LED. Bulb LED mempunyai teknologi diod pemancar cahaya. Di sini saya akan menerangkan sifat bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan setiap satu bahan yang telah dipilih tadi. Yang pertama, rokok. Selulose asetate. Selulose asetate diperbuat daripada plastik. Dan plastik seperti yang kita semua tahu, plastik bersifat tidak mudah terurai. Nikotin pula bersifat asidik. Tar pula juga bersifat asidik. Tobacco pula diperoleh daripada kayu. Dan tembakau ini, penumbuhan tembakau memerlukan racun perosak untuk proses penumbuhan yang subur. Yang kedua, untuk menghasilkan pensel, pensel memerlukan kayu. Komponen utama untuk menghasilkan pensel ialah kayu. Dan kayu pula diperoleh melalui proses pembalakan pokok-pokok. Pokok fungsinya untuk menghasilkan oksigen dan menyerap gas rumah hijau. Grafit pula yang membuat mata pensel mengambil masa yang lama untuk terurai. Pumice juga mengambil masa yang lama untuk terurai. Mengikut kajian, grafit mengambil masa 100 tahun untuk terurai dan pumice pula mengambil masa 50 tahun untuk terurai. Yang terakhir sekali, zinc, copper dan clay powder. Ketiga-tiga komponen ini terletak di dalam permukaan bumi.
Ketiga, kereta. Kereta memerlukan diesel dan gasolin untuk pembakaran. Pembakaran diesel dan gasolin pula memerlukan udara. Diesel dan gasolin juga bertindak untuk mengeluarkan gas karbon dioksida dan gas rumah hijau ke udara. Dan horn pula sifatnya secara umum ialah bising. Tayar pula, komponen utama untuk membuat tayar ialah rubber. Dan pengawet yang digunakan untuk membuat tayar ialah NPPD quinone. Yang keempat pula, penghawa dingin. Penghawa dingin yang bertindak untuk mengeluarkan CFC dan HFC pula akan menipiskan lapisan ozon. Sifat CFC dan HFC ialah menipiskan lapisan ozon. Rangka badan penghawa dingin pula diperbuat daripada plastik dan bersifat tidak mudah terurai. Yang terakhir, teknologi diod pemancar cahaya. Teknologi diod pemancar cahaya menggunakan kuasa yang kurang untuk menghidupkannya dan secara tidak langsung kita akan jimat menggunakan LED. Bagi soalan yang ketiga pula, rokok. Rokok bersifat tidak mesra alam. Antara sebab saya katakan begitu ialah yang pertama, rokok mencemarkan sungai dan lautan, dan yang kedua, rokok mencemarkan udara. Mengikut kajian yang telah dibuat, puntung rokok dibuang merata tempat sepanjang tahun dan berjumlah sehingga 3.5 trilion puntung rokok. Kita ambil contoh yang mudah. Bila kita lihat seseorang merokok, kita sukar untuk melihat mereka untuk membuangnya secara terurus, iaitu ke dalam tong sampah ataupun ke tempat yang sepatutnya. Sebaliknya, mereka akan membuang ke bawah, ke lantai dan sebagainya. Yang kedua, rokok mencemarkan udara. Seperti yang kita tahu, tembakau tidak akan dapat ditanam tanpa melakukan pembakaran hutan. Ia memerlukan suatu bidang yang ladang, kawasan yang luas untuk melakukan penanaman pokok tembakau, dan gas-gas yang dikeluarkan apabila kita menghisap rokok ialah karbon dioksida, dan karbon dioksida pula bersifat untuk memanaskan suhu bumi. Okey. Yang kedua pula, pensel. Pensel juga tidak mesra alam. Antaranya ialah pensel mencemarkan tanah. Pencemaran tanah berlaku apabila berlaku penggalian mineral. Antaranya ialah penggalian mineral pumice, grafit, zinc, clay powder dan sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan kayu untuk membuat batang pensel memerlukan kita untuk membuat penebangan hutan-hutan dan sebagainya. Penebangan hutan pula akan menyebabkan suhu bumi untuk meningkat. Yang ketiga pula, kereta. Kereta juga tidak mesra alam. Ini adalah satu fakta yang kita harus hadam kerana kereta ada pelbagai lagi insentif yang dapat kita buat seperti berjalan kaki. Antara sebab kereta tidak mesra alam ialah pencemaran bunyi, mencemarkan air dan mencemarkan udara. Mencemarkan air. NPPD quinone mengikut satu kajian telah menyebabkan kematian ikan salmon di satu kawasan tempat, dan horn pula menghasilkan bunyi yang bising apabila ditekan. Yang ketiga, gas karbon dioksida dan karbon monoksida yang dilepaskan oleh exhaust fume kereta akan bertindak untuk memanaskan suhu bumi. Yang keempat, CFC dan HFC yang dikeluarkan oleh penghawa dingin. CFC dan HFC bertindak untuk menipiskan lapisan ozon. Lapisan ozon kita bertindak untuk menghalang ultraviolet ray, UV ray daripada memancar ke bumi secara terus. Dan UV ray ni akan membuat iritasi kepada kulit kita.
rangka badan apabila penghawa dingin kita rosak, apabila kita ingin membuangnya, proses pengelupusan badan penghawa dingin ini memerlukan kita untuk membakarnya. Dan apabila berlakunya pembakaran plastik, ia akan mengeluarkan gas karbon dioksida dan pelbagai lagi gas yang membahaya yang akan mencemarkan bumi kita, mencemarkan udara di bumi kita. Yang terakhir, bulb LED. Bulb LED bersifat mesra alam. Hal ini kerana bulb LED tidak mencemarkan alam sekitar. Penggunaan satu bulb LED telah terbukti untuk mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau sebanyak 0.5 tan. Dan juga bulb LED jika dibandingkan dengan incandescent bulb, bulb LED terbukti telah tenaga yang diperlukan untuk menghidupkan satu bulb LED kurang daripada 30 bulb incandescent bulb. Okey. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.